capai impian kita. Satu kebaikan dalam kita menghadapi pandemik ini, kita boleh belajar di mana-mana. Kalau dulu tanpa IT, tanpa internet, kalau pandemik berlaku, kita terus akan stop. Kita terus akan takkan dapat nak belajar. Tapi masa pandemik ini, pelbagai pihak mengusahakan pelbagai cara untuk ilmu itu terus berkekalan. Terus disalurkan kepada anak-anak murid walaupun di mana kamu berada. Teruskan cek dari manakah anda berada belajar. Kita dah mencapai 50 peserta pada malam ini. Tahniah diucapkan, terima kasih diucapkan, dan kita akan bermula dalam kiraan beberapa saat saja lagi. Muhammad Sufi, diharap boleh bersedia, Sufi. Baik. Okey, Alhamdulillah Sufi pun dah bersedia. Jadi apa tunggu lagi? Kita teruskan dengan agenda utama kita pada petang ini dengan kelas bimbingan Perdana SPM 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera diucapkan kepada tetamu kita pada, bukan tetamulah, pihak tuan rumah yang menganjurkan program kita pada petang ini, iaitu pihak JPN, pegawai JPN yang bertungku lumus menyediakan link dan berada seawal jam sebelum pukul 8 lagi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan guru yang menyertai pada petang ini dan kepada anak-anak murid lah, terutamanya calon-calon SPM yang diberi fokus utama. Program ini dianjurkan kerana anda. Program ini dianjurkan kerana anda. Jom kita tengok apa dia. Bagi kita mendapatkan keberkatan ilahi, kita mulakan majlis kita dengan bacaan doa. Untuk itu, majlis mempersilakan Muhammad Sufi dari SM Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Mansyur. Dipersilakan, Sufi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wanshur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada adik Muhammad Syufi. Semoga adik Muhammad Syufi dan juga calon-calon yang lain dapat cemerlang dalam SPM yang bakal menjema nanti. Baiklah, sebelum kita teruskan, sebelum kita layarkan bahtera pencarian ilmu kita pada malam ini, kita dengarkan dulu pesanan penaja. Terima kasih sekalum budi kepada penaja kita. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada tim JPMPP kita, tim teknikal yang menyediakan montaj untuk program MPDCA sepanjang diadakan untuk semua subjek untuk peperiksaan SPM 2021. Baiklah, terlupa tadi ingin memperkenalkan diri. Saya Cikgu Nur Hafzan binti Ramli dari SMK Pondok P. Bersama anda pada petang ini untuk kita meneruskan kembara ilmu dalam mata pelajaran sejarah. Tajuk yang dipilih telah dinyatakan tadi, iaitu perpaduan yang beri fokus kepada 3 perkara, iaitu rukun negara, dasar kebudayaan kebangsaan dan juga sukan untuk perpaduan. Dan sebelum kita pergi jauh lagi, ingin saya merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, kepada penaja-penaja kita dan kepada anda semua yang bersiaran pada petang ini. Dan juga saya ingin sampaikan serangkap pantun. Pantun yang berbunyi demikianlah. Pohon selasih
pohon keladi melilit selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra ingatan sepanjang zaman. Moga apa yang kita berkongsikan pada petang ini mendapat keberkatan dan berkekalan ilmu itu sehingga ke akhirnya. Baiklah, untuk pengisian pada petang ini, cikgu akan berkongsi dengan anak-anak murid semua. Tadi ada yang dah bertanya macam mana nak fakta semua kan. Jadi cikgu akan berkongsi macam mana kita nak menguasai fakta sejarah melalui lirik-lirik lagu ataupun apa jua penulisan kreatif. Kemudian macam mana kita nak menghasilkan kata kunci berangkai. Bila kata-kata kunci berangkai, dia akan dapat fakta yang lebih, markah yang lebih. Kalau satu kata kunci mewakili satu markah, tapi kalau kita ingat yang berangkai, ada 5 berangkai contohnya, kita akan dapat 5 markah insya-Allah. Okay, dan juga cikgu akan mengemukakan juga bahawa calon-calon SPM tidak perlu takut dengan kebat kerana kebat itu sebenarnya mudah untuk kita pelajari dan kebat itu adalah lubuk untuk kita memperoleh markah. Macam mana semuanya nanti akan cikgu kongsikan semasa cikgu mengajar tajuk perpaduan. Okey. Okey. Kalau tengok, kalau boleh nampak apa yang cikgu pakai, warna apa yang cikgu pakai pada petang ini? Siapa boleh jawab? Boleh cakap? Warna apa yang cikgu pakai? Boleh tulis mungkin? Biru. Ya, biru. Okey, cikgu pakai warna biru kerana dalam lagu Jalur Gemilang kan, kita punya tema hari ini didik hibur. Jadi cikgu akan sulamkanlah kita punya perbincangan, kita punya pembelajaran dengan lagu-lagu ataupun apa-apa bahasa-bahasa yang indah-indah didengar lah. Okey, kalau dalam lagu Jalur Gemilang dia dah kata merah membara semangat wajar, putihmu bersih budi pekerti, kuning berdaulat, payung apa? Kamu sambunglah kan. Kemudian biru perpaduan kami semua. So cikgu memilih baju biru hari ini ada sebab kerana hari ini kita nak membicarakan tema perpaduan. Okey, sebelum itu cikgu nak perkenalkan, cikgu suka bahasa-bahasa indah kan. Bila bahasa indah ni kita semangat kan, kita semangat. Jadi pernah dengar kan, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mafakat, bagai aur dengan tebing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, macam cikgu bahasa Melayu lah pula. Tapi tak apa kerana belajar itu merentasi kurikulum. Cubit per kiri, per kanan terasa sakit, muafakat membawa berkat yang biasa kita dengar dan bersekutu bertambah mutu. Satu soalan yang cikgu nak tanya. Di manakah kita akan jumpa perkataan bersekutu bertambah mutu? Siapa boleh jawab? Siapa tak mau jawab boleh chat di ruangan chat. Di manakah kita boleh jumpa bersekutu bertambah mutu? Sementara nak tunggu jawapan, cikgu nak soal lagi. Okey, ada yang boleh jawab, boleh terus cakap lah. Kita tengok. Cikgu memberi kata-kata yang agak sukar di situ. Okey, perkataan yang agak sukar. Cuba teka rangkai kata itu. Ada 3 perkataan. Apakah perkataan itu? Yang berkaitan dengan tajuk yang akan cikgu bincangkan pada petang ini. Okey, siapa nak cuba jawab? Soalan pertama tadi, di manakah perkataan bersekutu bertambah mutu? Dan yang kedua, adum prepa nak sebut pun payah. Apa benda yang cikgu tulis itu? Siapa boleh teka? Siapa boleh teka? Ada yang buka mic tu nak jawab. Asas kejayaan. Ya, bagus. Okey, tahniah. Cikgu bagi tepuk tangan kepada Muhammad Zarif Zafran kerana betul. Okey, cekap mata dia. Cikgu nak itu adalah perpaduan asas kejayaan. Itu yang cikgu nak bawa kepada kamu hari ini. Okey, perpaduan asas kejayaan. Itu sebenarnya dah merupakan salah satu contoh ayat inferen juga. Okey, kerana bila cikgu sebut inferen, kamu pasti akan tahu. Dan satu soalan yang tak berjawab tadi. Bersekutu bertambah mutu. Di manakah terdapatnya slogan ini? Bersekutu bertambah mutu. Jata Negara. Ya, tahniah. Terima kasih. Cikgu nampak nama Hazwani je di belakang. Okay, sebab terlindung dengan slide cikgu. Okey, tahniah. Tepuk tangan juga. Boleh tepuk untuk diri sendiri. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini cikgu nak mengimbas kembali. Kerana dalam sejarah ini kita bercerita pada benda yang dah berlaku kan. Kita bercerita benda yang sedang berlaku dan kita juga merancang, melihat ke hadapan apa yang akan berlaku. Itulah sejarah. Kita ada kronologi dan kita melihat kepada konvensi masa atau perubahan zaman dan era. Okey, kita teruskan. Di sini sebenarnya apa yang cikgu nak kamu jawab, okey, susun huruf itu ada 3 sebenarnya, 3
perkataan ataupun 3 rangkai kata yang telah pun Cikgu Raihana jelaskan pada slot 2 minggu sudah. Okay, Cikgu Raihana telah membincangkan 3 perkara itu yang berkaitan dengan perpaduan, kerana perpaduan yang kita nak bincangkan ini merupakan langkah-langkah menghadapi cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okay, kalau cikgu bagikan di sini kamu nampak logo, okay, di mana cikgu bernaung dan di mana kamu bernaung, iaitu logo Kementerian Pendidikan Malaysia yang lama gini. Okay, kemudian kita ada cintailah bahasa kebangsaan, logo yang biasa kamu jumpa, dan kita ada Jabatan Perpaduan di sini dan kamu nampak peta Malaysia. Semua negeri ada. Jadi apakah, siapa boleh teka? Yang di atas ni perpaduan melalui aktiviti apa? Yang kedua ini ada 2 perkataan. Okay, melalui apa? Dan yang ketiga itu ada 3 perkataan. Nak membina kesejahteraan Malaysia melalui apa? Imbas balik apa yang Cikgu Raihana dah ajar dulu. Siapa nak jawab? Boleh tulis juga? Ya, Marisa nak jawab? Marisa Jane? Cikgu dah nak dengar kamu pen apa? Pendidikan. Ya, betul, pendidikan. Ada siapa lagi nak jawab? Sofina. Cikgu nampak dia macam berkelip-kelip. Sofina, betul pendidikan. Yang kedua tu apa? Mungkin boleh tukar? Perpaduan. Perpaduan betul. Yang cikgu dengar Melayu saja, betul, bahasa Melayu. Okey. Tadi nak tepuk tangan dah. Okey, ada gambar dan sekarang ni sebab semua betul, cikgu bagi tepuk tangan. Okey, tahniah untuk kamu kerana kamu alert dan kamu mengikuti mungkin apa yang Cikgu Raihana dah jelaskan dulu. Okey, kita teruskan. Ini adalah apa yang cikgu nak kamu pelajari pada petang ini. Okey, cikgu menyediakan 5 aktiviti. Okey, sambil kita belajar, kita beraktiviti kerana malam-malam ni fahamlah. Okey, kalau dengar saja mungkin ada kebosanan ke ataupun senang dihasut. Okey, dihasut oleh gangguan-gangguan yang lain. Jadi kita bermain. Apakah aktiviti yang kita bermain, tetapi objektif kita untuk mendapat fakta sejarah itu adalah yang utama, tetapi kita mengeluarkan fakta itu secara beraktiviti, bermain dengan apa? Bermain dengan seloka, kita menyanyi, membangkitkan patriotisme, kita akan melafazkan sesuatu yang kamu dah lama tak lafazkan disebabkan pandemik. Okay? Dan kita orang Pulau Pinang pastinya kita biasa dengan boria. Jadi malam ini kita akan jom berboria. Okay? Walaupun cikgu orang Pahang, tapi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi cikgu mencintai, cikgu berminat untuk mendalami warisan bangsa Pulau Pinang, boria. Okay? Dan cikgu juga akan beri aktiviti bonus untuk kamu menghampiri peperiksaan. Nak lantik kamu menjadi guru muda. Okay, nak lantik kamu jadi guru muda supaya kamu tahu bila kamu menulis esei yang mana boleh, yang mana tak boleh. Dan cikgu juga akan buat aktiviti kebat kebat dengan kamu. Jangan takut dengan kebat kerana kebat itu biasa-biasa je. Okey, dan di sini cikgu nak war-warkan kepada yang mengikuti cikgu. Okey, hari ini kita ada 92 orang tercatat di situ. Okey, mungkin boleh bertambah lagi kejap lagi. Okey, boleh panggilkan kawan yang lain untuk bersiaran dengan kita. Okey, cikgu nak yang ada di dalam ini sebarkan mesej perpaduan. Okey, sebarkan mesej perpaduan di chat untuk kita bersatu di laman ini. Apa jua kata-kata indah, apa jua yang kamu harapkan tentang perpaduan rakyat di Malaysia ini ataupun peringkat global, sila tuliskan di ruangan chat untuk diberi sagu hati. Okey, kita akan pilih 10 yang paling wing lah. Okey, 10 kata-kata yang indah, 10 kata-kata yang menyentuh jiwa berkaitan dengan perpaduan akan diberi tanda mata. Okey, kalau dapat banyak penyertaan, kita akan upkan bilangan itu mungkin menjadi 20, bergantung kepada penulisan anda semua di ruangan chat. So, apa tunggu lagi? Jom chat tentang mesej perpaduan. Kerana mesej perpaduan itu mungkin merupakan ayat-ayat yang boleh berguna kepada kamu untuk membina influence. Okey? Okey, kita bercoteh panjang, kita tengok apakah fokus kita pada hari ini. Okey, kita nak tengok menjelaskan dasar kebudayaan kebangsaan dalam memupuk perpaduan. Okay. Apa yang cikgu highlightkan warna purple itu merupakan fokus kita pada hari ini, dan kamu nampak cikgu ada highlightkan dengan warna merah. Okay. Itu merujuk pada tema utama kita adalah perpaduan.
untuk hari ini. Dan bila kata perpaduan, dia akan menjana kesejahteraan negara Malaysia. Okey. Dan objektif kita yang kedua, kita nak membincangkan macam mana sukan, macam mana sukan boleh menjadi alat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita akan nak lihat, nak melafazkan, nak melihat apakah yang kita lafazkan 5 prinsip rukun negara itu, kita praktikkan dan kita tahu bahawa prinsip rukun negara adalah tunggak kepada kesejahteraan negara kita Malaysia. Jadi ingat 3 perkara utama yang akan kita bincangkan pada petang ini berkaitan dengan kebudayaan, berkaitan dengan sukan dan berkaitan dengan rukun negara. Teruskan chat kerana Cikgu Raihana akan memilih kata-kata hikmah mesej perpaduan untuk memenangi hadiah. Kita tengok. Di sini cikgu nak uji kerana cikgu tahu kebanyakan sekolah dah habis dah tajuk ini. Jadi hari ini kita buat ulang kaji. Ulang kaji, adakah kamu betul-betul memahami apa yang telah belajar, ataupun kamu hanya tahu tapi masih lagi tidak dapat sepenuhnya. Jadi hari ini kita sambil belajar, sambil kita menguji diri, cuba padankan. Dasar kebudayaan kebangsaan, sukan sebagai alat perpaduan, rukun negara sebagai tunggak kesejahteraan dengan apa yang cikgu telah labelkan ABC. Sekarang ni baca dulu untuk dasar kebudayaan. Pilih antara A, B dan C. Manakah yang berkaitan dengan dasar kebudayaan? Adakah dia berkaitan dengan integrasi nasional? Adakah dia berkaitan dengan ideologi negara? Atau adakah dia berkaitan dengan memelihara kepribadian? Boleh tolong jawab. Di chat boleh ataupun nak cakap pun boleh. Cikgu suka cakap lah kerana mudah untuk cikgu dapatkan info direct daripada kamu. Siapa boleh jawab? Dasar kebudayaan berkaitan dengan yang mana? A, B atau C? Cuba jawab. Dasar kebudayaan kebangsaan. Apa dia? Siapa yang jawab tadi? Cikgu tak apa nak jelas. Siapa yang jawab? Tolong jawab. Ada yang jawab, cikgu dengar saja tapi tak jelas. Dasar kebudayaan berkaitan dengan apa? A ke B ke C? A. Kita tengok. Salah tapi tak mengapa, memang kita belajar daripada kesilapan. Di sini cikgu nak beri penjelasan. So, beri perhatian. Bila kata dasar kebudayaan kebangsaan, perkara penting, kata kunci yang memberi markah untuk kamu menjawab nanti, kamu tengok memelihara kepribadian. Kebudayaan, nak membina, nak mewarisan bangsa. Itulah kebudayaan kebangsaan. Dia nak memelihara, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan. Apa dia dasar kebudayaan kebangsaan? Kita akan tengok nanti. Di sini cuma nak gambaran awal. Bila kata dasar kebudayaan kebangsaan, dia adalah memelihara kepribadian, meningkatkan kualiti kehidupan dan kerohanian. Serta mengukuhkan perpaduan bangsa melalui aktiviti-aktiviti kebudayaan. Kena beri perhatian dan belajar daripada kesilapan. Tak apa salah, kita belajar. Jangan salah di hari peperiksaan. Sekarang kita boleh perbaiki lagi. Kita pergi yang kedua. Sukan sebagai alat perpaduan. Yang manakah berkaitan? Good. Betul tak? Tahniah lah. Terima kasih tahniah kerana kamu memahami bila kata sukan, kamu mudah nak ingat integrasi nasional. Kerana kita ada sukan peringkat sekolah, kita ada sukan peringkat pelbagai peringkat negeri kan. Kita dalam SUKMA, peringkat negeri, semua tu sukan Malaysia. Jadi itu mewujudkan integrasi nasional dan clue yang paling mudah lagi bila kata sukan, kamu tengok sanggup memberi sumbangan. Maksudnya dia sanggup berlatih berlama-lamaan ni. Meninggalkan keluarga, nak mewakili Malaysia semua kan. Sanggup memberi sumbangan tenaga dalam pendidikan. Cikgu minta jasa baik, tolong offkan mikrofon supaya boleh clear nanti. Dan yang ketiga tu pastilah jawapan dia
B kan. Bila kata rukun negara, kita merujuk kepada ideologi. Itu amat clear, amat jelas. Okey. Bila kata rukun negara adalah ideologi negara. Semua rakyat Malaysia mempunyai ideologi yang sama, iaitu prinsip rukun negara itu. Okey. Itu clue-clue dia. Yang lain-lain tu berangkai kamu boleh ingatlah. Yang tanya tadi cikgu, okey, ada yang dah tanya cikgu macam mana nak mengingati fakta. Macam inilah salah satu contoh. Bila kamu buat nota, kamu highlightkan kata-kata kunci. Cikgu tak kata kata kunci itu adalah fakta fakta ke atau dia adalah huraian ke, dia adalah contoh ke. Okey, kerana kata kunci itu dia boleh jadi fakta, dia boleh jadi huraian, dia boleh jadi contoh. Okey, jadi cara nak mengingat fakta, highlightkan, ingat, berbicara dan tulis. Okey. Okey, kita pergi kepada aktiviti yang pertama, kita nak berseloka. Tapi cikgu tak mahu berseloka seorang-seorang. Cikgu nak jemput juga anak-anak murid kerana kita nak belajar kebudayaan kebangsaan. Kita kena menghargai apa yang kita ada. Okey, budaya yang kita ada, dan salah satu budaya warisan kita adalah berseloka atau puisi. Okey. Jadi untuk hari ini kita nak tengok macam mana kebudayaan kebangsaan ini dianggap sebagai boleh menyuburkan perpaduan. Okey, jom kita. Cikgu akan bacakan rangkap yang pertama, kemudian cikgu nak ada volunteer daripada kamu untuk rangkap yang kedua. Okey, yang pertama lah kita berseloka. Nak pantun ke, nak baca apa pun, terserah pada kamu. Okey, jangan malu, beranikan diri. Okey, merdeka berdaulat, Malaysia aman, Melayu Cina India, sehati sejiwa, identiti negara, pribadi kebangsaan, lambang martabat, maruah bangsa. Okey, di sini cikgu nak jelaskan, kamu nampak yang cikgu highlightkan aman, Melayu Cina India, identiti negara, pribadi kebangsaan, maruah bangsa. Itulah yang dapat disimpulkan berkaitan dengan kebudayaan kebangsaan. Okay, bila tiga kaum utama ini, Melayu, Cina, India bersatu dalam kebudayaan, akan melahirkan suasana aman, dan pastinya kita telah merdeka, kita berdaulat, kita ada identiti kita sendiri. Itu yang nak dibawa dalam kebudayaan Malaysia, kebudayaan kebangsaan. Bila sebut saja kebudayaan kebangsaan, kita akan tergambar adanya budaya Melayu, Cina dan India. Okay, sebagai kaum majoriti utama di Malaysia ini. Okay, dan juga identiti negara kita, martabatkan maruah bangsa. Okey, kita pergi pada rangkap yang kedua. Siapa nak cuba berseloka? Jangan malu-malu, boleh cuba. Siapa nak cuba berseloka? Silakan. Kita beri ruang kepada murid-murid. Nak cuba? Mai cuba. Ahmad Wafi, boleh nak cuba? Siapa nak cuba berseloka dengan cikgu, berpantun? Cuba saja, tak apa. Ada tak? Okey, angkat tangan tu. Siapa yang angkat tangan? Cikgu tak nampak nama ni. Boleh tolong bacakan? Silakan. Merdeka berdaulat, Malaysia aman, Melayu. Okey, siapa ni? Siva baca rangkap yang kedua, Siva. Dasar kebudayaan. Dasar kebudayaan asas perpaduan. 3 prinsip jadi panduan. Budaya Melayu tunjangnya Tuan, rakyat asal diberi penghormatan. Okey, terima kasih Siva. Walaupun sinonim bahasa Melayu, pantun dengan orang Melayu, tetapi Siva pun masih boleh melafazkan pantun. Kerana apa? Kerana kita ada pengalaman, kita hidup bersama-sama dalam masyarakat Malaysia, Melayu, Cina, India. Okey, itu yang cikgu nak kamu dapat rasakan. Bila kata perpaduan, kita boleh adapt dengan pelbagai budaya yang ada di Malaysia. Tetapi persoalan yang ingin cikgu bawa dalam seloka itu, cikgu dapat tanda soal rakyat asal, dan cikgu highlightkan juga perkataan rakyat asal. Jadi bila kita membicarakan dasar kebudayaan kebangsaan, kita ada istilah rakyat asal. Jadi siapakah rakyat asal? Siapa boleh jawab cepat? Bumi Putera. Melayu. Putra Melayu. Okey, betul. Okey, rakyat asal kita merujuk pada Melayu. Okey, kemudian seloka yang ketiga, rangkap yang ketiga, siapa nak cuba? Yang kedua tadi kita dah tahu ada 3 prinsip. Jadi apakah prinsip yang pertama? Rakyat asal. Okey. Prinsip yang kedua apa dia? Siapa nak bacakan seloka yang kedua? Boleh cuba? Mungkin kita ada bangsa Tionghoa di sini nak cuba? Kita nak adunkan, sebarkan terus mesej perpaduan di laman chat. Okey, siapa nak bacakan yang kedua? Kerana kita banyak aktiviti lagi ni.
Takut tak sempat masa nanti kan. Boleh bacakan? Nak baca saja pun tak apa. Yang penting kita nakkan kerjasama, kita nakkan bersatu di dalam majlis ilmu pada petang ini. Okey. Siapa nak tolong? Ada angkat tangan boleh? Teruskan. Siapa yang angkat tangan itu? Okey, silakan. Prinsip kedua membuat jiwa kebudayaan lain dibawa bersama asalkan wajah diterima jua bukti seja sekata rakyat Malaysia. Ya, bagus. Semua berani, semua ada. Ada nada tu ada. Kalau diasuh boleh jadi pemantun di sekolah itu. Okey, so bagus. Dan kamu tengok persoalan yang cikgu bagi, kebudayaan lain. Apakah maksud kebudayaan lain? Kerana prinsip yang kedua menyatakan bahawa kebudayaan lain diterima janji dia wajar untuk melahirkan masyarakat yang seia sekata. Apakah kebudayaan lain? Boleh tolong jawab? Kebudayaan lain itu merujuk kepada kebudayaan yang dibawa oleh bangsa apa? Apakah bangsa lain yang ada di Malaysia selain daripada orang Melayu? Mai jawab. Cina, India ke cikgu? Ya, betul. Jangan takut, kita cuba jawab. Okey, daripada kamu tak jawab, memang confirm akan dapat markah kosong. Tapi kalau kamu cuba jawab, kalau betul dapat markah. Kalau tak betul, tiada markah. Okey, cuma kalau betul, ada markah. Jadi berani. Okey, betul. Betul, win-win. Kita teruskan dengan rangkap yang terakhir sebelum kita masuk kepada aktiviti yang kedua. Yang lebih menarik mungkin. Okey, siapa nak cuba? Prinsip yang ketiga, jadi prinsip yang kedua menerima kebudayaan bangsa lain iaitu bangsa Melayu, bangsa Cina. Okey, yang ketiga, apakah prinsip dasar kebudayaan yang ketiga? Kita tengok seloka yang keempat. Siapa nak cuba? Teruskan. Siapa nak cuba? Lai. Okey, Nordin. Nordin. Nabil cikgu. Nabil. Okey, sorry. Cikgu nampak nama ayah kat bawah. Okey, Muhammad Nabil. Maaf Nabil. Okey, Ya, teruskan. Suara tu dah sedap dah tu. Boleh jadi DJ ni. Okey, teruskan Nabil. Prinsip ketiga, usah disanggah. Unsur Islam bukan pemisah. Damaikan hati, usah keluh kisah. Perlembagaan negara bermula kisah. Ya, bagus. Okey, ada tune dia. Bagus. Okey, terima kasih. Dan di situ kita tengok tadi Nabil dah membacakan. Okey, cikgu dah highlight unsur Islam, perlembagaan negara dan persoalan dia. Apakah kaitan agama Islam dengan perlembagaan negara kita? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Kerana dalam dasar kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan, kita prinsip yang dipegang adalah agama Islam. Maksudnya tidak bercanggah dengan agama Islam. Jadi apakah kaitan agama Islam dengan perlembagaan di negara kita? Siapa boleh jawab? Belajar sejarah ini kita kena boleh mengaitkan peristiwa. Okey, mengaitkan peristiwa. Okey, cikgu bagi hint lah. Kalau bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, jadi agama rasmi Malaysia apakah dia? Agama Islam. Agama rasmi. Ya, betul. Okay, kerana agama Islam adalah agama rasmi, jadi itu yang dikatakan mengaitkan agama Islam dengan perlembagaan. Kerana dalam perlembagaan termaktublah agama Islam sebagai agama rasmi. Okey, kita dah dapat 3 tadi. Okey, 3 teras utama dalam pembinaan dasar kebudayaan kebangsaan. Jadi persoalan yang cikgu nak kamu jawab, soalan yang mudah. Senarai berikut merupakan prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan, budaya iaitu kebudayaan rakyat asal, unsur kebudayaan lain yang sesuai dan X. Apakah yang merujuk kepada X? A, B, C atau D? Mai jawab. Okey, kita dah dapat. Anis paling cepat tulis. D. Betul. 1 tepukan. Okey, 1 tepukan untuk Anis. Okey, yang lain pun jawab betul. Okey, dah bersedia untuk aktiviti seterusnya? Tak bersedia? Dah. Okey, kita tengok dulu lah sebelum kita pergi ke aktiviti terus. Kita tengok dalam membicarakan kebudayaan kebangsaan, kita kena tahu matlamat. Okay, jadi cikgu dah highlightkan untuk kamu. Okay, itu adalah kata kunci. Itu adalah perkataan yang akan diberi markah bila kamu menjawab soalan esei.
Ataupun bila keluar soalan objektif itu mungkin kata-kata yang menjadi hint kepada jawapan. Okey, matlamat dasar kebangsaan untuk kukuhkan perpaduan, untuk pupuk pelihara kepribadian kebangsaan, okey, meningkatkan kualiti hidup, dan dalam kebudayaan kebangsaan ada agensi-agensi dia. Okay, contoh di sekolah kita ada PKM, kita ada PKKO, kita ada PKP, ada peranan masing-masing. Jadi dalam melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan ada peranan pelbagai pihak yang bertanggungjawab. Okey, kita ada ni JKKN, okay, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Kita ada Tourism Malaysia yang paling popular lah. Okay, nanti ikut kamu nak sambung belajar, boleh bersambung belajar di Aswara, okay, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Ataupun kamu nak ada berbakat dalam pementasan teater, boleh mementaskan teater di Istana Budaya. Okay, kamu nampak logo lambang ini, ada atap macam rumah Minangkabau yang berwarna biru. Kalau pergi ke Kuala Lumpur akan lalu di kawasan sini, itu adalah Istana Budaya. Okay, tempat yang mana artis-artis nak buat pementasan, buat konsert ke apa, kerana memang dihaskan untuk aktiviti kebudayaan. Okay, kita teruskan yang seterusnya. Okay, pernah dengar citra warna? Pasti pernah dengar kan? Okay, kamu tengok kepada tarian-tarian ini. Kamu nampak kan ada pelbagai kaum. Jadi itulah kebudayaan melahirkan perpaduan kerana kita mengangkat perpaduan pelbagai kaum. Okey? Kalau kamu tengok pada tarian, ini ada pelbagai kaum. Sebutkan kaum yang ada di Malaysia. Sebutkan kaum yang ada di Malaysia. Siapa boleh sebutkan? Sebutkan. Melayu. Ya, Melayu. Jangan pisahkanlah. Jangan pisahkan. Melayu, Cina, India. Iban. Betul. Iban kan, Kadazan Dusun, Bumi Putra. Okey, betul lah, sebutlah. Jangan kedekut nak tulis tau. Kena tulis supaya markah contoh ada di situ. Dan bila kata kebudayaan, dia tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Siapa yang boleh memberikan maksud tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas? Apa maksud dia? Warisan itu apa? Perlu dijaga. Okey, warisan apa Hazwani? Kiranya benda tu takkan hilang dan kekal sampai bila-bila je. Ya, takkan hilang dan kekal sampai bila-bila. Jadi peranan, siapakah berperanan untuk mengekalkan dia? Untuk menjaga warisan bangsa? Adakah tok nenek kamu ataupun siapa sekarang ini yang perlu mengekalkan warisan bangsa? Itu satu soalan yang kamu kena jawab. Yang kamu kena lakukan. Anak muda. Iya, siapakah anak muda? Adakah cikgu anak muda? Kita, kamulah calon-calon kan. Kamu kena pertahankan warisan bangsa. Sudiman bagi tahu, arwah Sudiman dia nyanyikan. Dia kata, aku bukanlah seorang perwira gagah di medan peperangan. Okay, macam kamulah, kamu mungkin tak terlibat dalam peperangan tapi kamu berjuang dengan cara kamu sendiri, dengan cara memartabatkan warisan bangsa, itu dah cukup baik. Okey, peranan anak muda. Kamu adalah anak muda. Wahai anak muda, bangkitlah untuk mempertahankan kebudayaan kebangsaan. Okey, sejarah citra warna ini dia memang untuk mempromosikan pelancongan. Okey, kamu pun tahu kalau tarian ada pelbagai tarian kan. Mungkin dalam kalangan kamu ni ada penari, okey, yang terlibat dengan kesenian di sekolah. Okey, ada tarian Zapin, kalau India ada tarian dia, kalau Cina mungkin ada tarian dia, tarian naga, tarian apa kan. Dan pakaian pun memang pelbagai lah. Okey, dan kita tahu citra warna ini dia akan buat setiap tahun. Okey, cikgu nak bawa kamu kepada gambar-gambar ini. Kamu mengenali mereka? Nak tengok gambar ini di mana? Pernah atau tidak? Pernah? Buku teks. Ya, betul. Okey, bagus. Maksudnya kamu dah khatam buku teks. Gambar ini berada di buku teks dan ini adalah penggiat budaya yang perlu kita sanjung tinggi kerana mereka adalah legenda. Okay, satu-satunya. Okay, kalau Sheila Majid dia menyanyi, dia kata, kaulah satu-satunya kan di antara berjuta. Inilah antara berjuta rakyat Malaysia yang dikenali sebagai penggiat budaya. Apakah penggiat budaya? Mereka adalah tokoh dan yang tersohor. Bukan kaleng-kaleng. Bukan calang-calang orang. Kalau binatang mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan belang, mereka ini pergi meninggalkan nama, meninggalkan artifak-artifak sejarah dalam karya-karya seni, karya-karya budaya. Jadi sebagai kita pewaris warisan bangsa, kita kena menghargai tokoh-tokoh ini. Boleh tak kamu hargai tokoh-tokoh ini? Macam mana cara nak menghargai tokoh ini? Bagi satu cara. Cara yang paling mudah, macam mana nak menghargai mereka?
Siapa boleh beri pendapat? Macam mana nak menghargai tokoh-tokoh? Bukan hanya tokoh seni, mungkin tokoh-tokoh pemimpin. Macam mana nak hargai? Boleh? Okey, cikgu dengar suara tapi tak berapa nak jelas. So adalah jawapan. Okey, dengan cara kita mengingati mereka kan, kita menghargai hasil seni mereka, okey. Kita mengingati, kita buat kad ke poster ke, melukis gambar-gambar mereka. Okey, cikgu nak membawa sedikit kepada teknik menjawab. Okey, teknik menjawab. Contohlah soalan dikeluar. Cerita Warna Malaysia merupakan acara yang dinanti-nanti oleh rakyat Malaysia. Nyatakan agensi pelaksana aktiviti kebudayaan negara. Okey, kehendak soalan senaraikan tapi dia tak bagi huruf Roman, dia bagi dalam bentuk garis-garis. Jadi cikgu keluarkan skrip. Kalau skrip A ni, agak-agak kamu format dia betul atau tidak dia menjawab itu. Cara dia menjawab. Betul atau tidak format dia? Dia jawab 1, 2, 3. Sedangkan soalan itu dia hanya bagi garisan. Betul ke tidak? Betul atau tidak? Cara dia menjawab. Tidak. Tak. Tak Okay. betul. Cara dia tak betul lah kerana dia tak perlu buat tak buat angka 1, 2, 3. Dia kena buat dalam bentuk ayat kan. Tapi fakta dia betul atau tidak? Istana Budaya, Aswara. Ya. Okey. Fakta dia betul tapi format dia salah. Jadi format yang betul macam itulah. Okey, buat ayat. Yang cikgu highlightkan itu adalah fakta. Jadi berapa fakta? Okey, berapa fakta agak-agak? Cuba kira. 2 fakta. 2. Okey. Sebenarnya ada 5 fakta di situ. 5 jawapan dia. Okey, tapi maksimum markah dia dapat 2. Okay, jadi untuk menjadi pemeriksa, untuk menjadi guru muda, kamu kena tahulah. Okay, bila kamu boleh tengok skrip kamu, berapa fakta kamu beri, berapa kata kunci kamu ada dan berapakah markah maksimum. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Mengapakah program tersebut diperkenalkan? Skrip A, dia buat macam tu. Okay, cikgu bagi terus siap lah untuk panduan kamu. Okay, dalam skrip A ni, dia ada 5 kata kunci tapi markah maksimum 4. Okay, yang cikgu warnakan warna-warni. Maksud warna-warni itu ada maksud. Okay, purple itu adalah fakta, kuning itu dia ada huraian dan hijau itu dia ada contoh. Jadi untuk soalan yang B, kamu dah boleh memberi huraian. Okay, cara jawab dia dah boleh memberi huraian. Kalau tak perlulah nak beri fakta semua. Dah boleh masuk huraian dan contoh skrip B pun sama. Okay, dia akan dapat markah yang baik kerana dia ada fakta, dia ada huraian dan dia ada contoh. Kalau kamu kata tak ada contoh, kamu ada huraian dan fakta, so masih boleh diterima. Okey, dalam teknik menjawab kamu. Okey, kita tengok. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Okey, aktiviti kita yang kedua, kita nak tengok. Cikgu nak dah lama kamu tak bersama dengan guru kan. Selalu hari-hari dengan guru yang lain. Tapi hari ni cikgu saja nak berkenalan dengan kamu. Kita nak tengok membangkitkan patriotisme. Okey, membangkitkan patriotisme melalui macam mana kita nak membincangkan peranan sukan sebagai alat perpaduan. Okey, pernah kenal tak gambar-gambar yang cikgu keluarkan ini? Adakah anda mengenali mereka? Ya. Malaya. Adakah anda pasukan penyokong Malaysia, Ultras Malaya? Atau paling simple, adakah kamu atlet sekolah? Ya, tahniah atlet sekolah. Dan mungkin kalau tak jadi atlet, kamu juga adalah penyokong pasukan sorak sekolah. Jadi kamu dah biasa dengan sukan. Kamu dah menyertai aktiviti sukan. Cuma persoalan dia, macam mana kita nak memperlihatkan perpaduan dalam sukan. Okey. Dan kita tengok di sini perpaduan sukan ini bukan hanya dalam sekolah kita tapi ada peringkat MSSPP kan, ada peringkat negeri, ada peringkat kebangsaan semua. Jadi itulah cara sukan dapat memupuk perpaduan dan hubungan muhibah antara atlet-atlet dan juga orang yang berada dalam kelompok itu, termasuklah penyokong kepada pasukan sukan berkenaan. Okey. Okey, kita tengok di sini. Ini cikgu nak beri gambaran yang jelas kepada kamu bahawa dalam sukan ini ada peringkat-peringkat yang kamu pun sedia maklum. Okey, jadi di peringkat sekolah kamu kena tahu apa yang dimaksudkan 1M1S. Siapa boleh jawab? Apa dia 1M1S? Satu murid satu sukan. Ya, bagus. Okey, apa dia RIMUP? Ini semua adalah aktiviti untuk memupuk perpaduan. Apakah RIMUP? R-I-M-U-P. Cikgu bagi clue, rancangan
Integrasi murid, U tu untuk, P tu apa? Perpaduan. Ya, betul. Okey, rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Ini semua kamu ada sebenarnya. Kamu terlibat. Kalau kamu tak wakil sekolah pun tapi kamu terlibat dalam aktiviti satu murid satu sukan. Itu sebenarnya untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid di sekolah berkenaan. Okey, di peringkat universiti kita ada MASUM. Apakah MASUM? Sukan untuk apa? MASUM. U tu merujuk pada Universiti Malaysia. Okey. Okey, SUKMA. Apakah SUKMA? Kalau peringkat Malaysia, sehingga berusia 21 tahun, atlet yang berusia sehingga 21 tahun boleh masuk SUKMA. Apakah SUKMA? Okey, carilah, cikgu akan dapat jawapan nanti. Okey, Sukan Malaysia, betul. Okey, sukan di peringkat Asia, ASEAN. Okey, kita ada sukan C, kita ada sukan Piala Asia, contoh Piala bola sepak Suzuki kan. Kan kita ada peringkat dunia, kita ada Commonwealth, kita ada Olimpik, Paralimpik. Cikgu rasa kamu dah mahir ni. Bila kata Commonwealth, apakah Olimpik, kamu dah mahir. Kerana tahun ini kita meraihkan kemenangan Malaysia dalam sukan Olimpik Tokyo itu. Okay, dan juga macam mana perpaduan dipupuk. Mungkin dalam kalangan atlet, dalam kalangan jurulatih, pengurus sukan, pasukan perubatan, pegawai-pegawai khas, penaja dan penonton pasukan sorak juga yang terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai jantina, tua, muda, kanak-kanak, semua akan terlibat dalam sukan. Itu yang dikatakan sukan sebagai teras kepada perpaduan, memupuk perpaduan rakyat Malaysia. Bermula daripada peringkat sekolah. Okay? Dan bukan hanya di Malaysia, kita juga serata dunia. Okay, bila penonton pelbagai kaum, negeri, negara, kita ada kontijen-kontijen sukan kan, semangat berpasukan, semangat setia kawan, itulah yang nak dipupuk dalam sukan. Paling-paling remeh pun, paling awal kita ada kontijen sekolah, pasukan bola jaring sekolah, pasukan olahraga sekolah. Kemudian ada peringkat negeri dan pelbagai lah. Okay, dan kamu juga mungkin memakai jersey penyokong Manchester United ke Chelsea ke kan dalam pertandingan sukan. Dan jersey pasukan, lagu pasukan confirm adalah kan. Itu semuanya membangkitkan semangat muhibah, semangat perpaduan dalam sukan. Dan hari ini cikgu nak kamu menghafal fakta melalui lirik. Pernah dengar lagu Ale-Ale Malaysia ku? Cikgu rasa kalau murid lelaki biasa memang akan penyokong Tegar Ultras Malaya kan. Pernah dengar? Angkat tangan. Pernah. Iya. Okey. Jom menyanyi sama-sama boleh? Pernah dengar lagu Oh Ale Ale, Ale Ale Malaysiaku, Oh Ale Ale, Ale Ale Malaysiaku. Ku lihat, ku sokong, ku banggakan untuk Harimau Malaya, tanah tumpah darah. Okay, mungkin ada pelbagai lirik kan. Negeri-negeri pun diguna muzik yang sama tapi melodi lain. Tapi hari ini cikgu nak kamu hafal fakta melalui lagu melodi Ale-Ale Malaysiaku. Okay, apa yang berwarna itu adalah fakta ataupun kata kunci. Jadi kamu ingati itu. Jom nyanyi sama-sama nak? Boleh tak? Kamu nyanyi di tempat kamu, cikgu mengetuai lah nyanyian itu. Okay, jom. 1, 2, mula. Oh ale ale, ale ale jom bersukan. Oh ale ale, sukan untuk perpaduan. Mula di sekolah, satu murid, satu sukan. Tak kira kaum, kerjasama berpasukan. Oh ale ale, ada MASUM, ada SUKMA. Oh ale ale, di ASEAN dan dunia. Sukan Commonwealth, Thomas Uber Formula One. Ditua di Langkawi, sukan si Piala Hoki. Oh ale ale, Malaysia boleh. Oh ale ale, sukan untuk perpaduan. Okey, lagu yang mudah, yang biasa tapi yang cikgu nak kamu ingat adalah kata kunci yang cikgu telah warnakan itu. Okay, mungkin kamu sukar nak ingat contoh-contoh. Okay, contoh sukan Commonwealth, Thomas Uber, Formula One, ditua di Langkawi, sukan C, Piala Hoki. Semua ini kalau kamu buat jawapan, okay, buat dalam skrip jawapan, dia memberi markah sama ada untuk huraian ataupun untuk contoh. Jadi itulah cara kita mengingat fakta.
Okay, kalau cikgu menggunakan kaedah didik hibur. Kamu boleh cipta lagu kamu sendiri, kamu boleh buat lirik kamu sendiri, ikutlah apa yang kamu mudah ingat. Yang penting kita keluarkan kata kunci, kita keluarkan fakta itu, sama ada fakta itu adalah fakta, sama ada kata kunci itu adalah fakta, kata kunci itu adalah huraian ataupun huraian lanjutan ataupun contoh. Okey? Okey, itu dia punya kata kunci yang kamu cikgu rasa dah maklum lah. Okey, apakah kaitan sukan untuk perpaduan, ada aktiviti yang dikaitkan dengan negara kita sendiri. Okey, dan di sini yang kata Masum tadi, Majlis Sukan Universiti, Sukan Malaysia, Sukma dan penganjuran sukan. Okay, ada tajuk khas dalam buku teks kamu, dalam DSKP Guru tentang penganjuran sukan, dan bolehlah ingat yang cikgu dah lirikkan tadi, sukan Commonwealth, Thomas Uber, Formula One, di Tour de Langkawi, sukan Sri Piala Hoki itu sebagai bukti kejayaan Malaysia dalam penganjuran sukan di peringkat antarabangsa. Okey, dan laungan yang menjadi laungan keramat kita adalah laungan Malaysia Boleh, sehingga Malaysia mencapai kejayaan dalam Piala Thomas ketika itu, okay, menjadi juara. Dan laungan itu daripada 1998 kekal sehingga kini dan mungkin akan menjadi laungan keramat sampai bila-bila untuk rakyat Malaysia. Okey, jadi itulah antara bukti-bukti yang boleh kamu masukkan dalam skrip jawapan bila berkaitan dengan tajuk perpaduan, berkaitan dengan sukan atau untuk soalan-soalan yang berkaitan yang lain. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Soalan-soalan ringkas yang mudah. Bila kata bukti, kita kena beri contoh yang tepat, yang betul-betul berlaku. Tak boleh rekaan. Okay, bila kata bukti kejayaan Malaysia, mesti yang dah berlaku. Tak boleh yang akan berlaku ataupun yang kita cipta sendiri, tak boleh. Okay, itu soalan sejarah biasa tanya, buktikan. Beri contoh-contoh yang betul. Kemudian bila tanya tentang slogan, pastinya slogan Malaysia Boleh. Kemudian sumbangan tokoh, ini yang cikgu tak highlight tadi. At least kalau tak ingat banyak tokoh, ingatlah satu nama tokoh dan apakah sumbangan dia. Okay, contoh di sini, ingat Sultan Haji Ahmad Shah dan ingat sumbangan dia sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia. Jadi jangan hanya ingat Sultan Haji Ahmad Shah saja, ingat huraian yang lain atau kata kunci yang lain. Itu yang dinamakan kata kunci berangkai. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Yang ini yang dah lama kamu tinggalkan. Okey. Biasa setiap hari Isnin kita akan melafazkan prinsip rukun negara. Okay, kita akan melafazkan prinsip rukun negara dan hari ini cikgu nak bangkitkan kepada kamu semua, okay, prinsip rukun negara. Pasti kamu boleh ingatlah. Pasti kena ingat kerana kita adalah rakyat Malaysia. Ini adalah ideologi kita. Okay? Jom kita baca sama-sama. Bila nak baca prinsip rukun negara, di manakah tangan kita kena berada? Di mana tangan kita? Tangan kanan kena berada di sisi. Okay, jadi kita kena lafazkan dengan beginilah, berdirilah kan. Tapi tak apalah, untuk hari ini kita bacakan bersama-sama. Kita ada 5 prinsip rukun negara kerana dah rindu nak baca ni. Biasa hari Isnin kita akan baca prinsip rukun negara. Tapi malam ini jom kita lafazkan bersama-sama. Okay. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Dan adalah A kan. Okay, itu adalah prinsip rukun negara. Yang penting untuk kita tengok pada hari ini, macam mana prinsip rukun negara dianggap adalah tunggak kesejahteraan negara Malaysia. Okay? Jadi kita kena hayati dan kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Di sini cikgu ada sediakan sedikit lagu okay, untuk hal luar telinga, tapi lagu ini sebenarnya menjurus kepada apa yang Cikgu Rahaina dah bincangkan dulu, dan pada hari ini Cikgu nak memberikan satu sinopsis yang mudah tentang tajuk ini, tentang berkaitan dengan perpaduan, apa yang perlu murid kuasai. Okey, jom kita dengarkan lagu ini bersama-sama, tapi bukan daripada penyanyi sebenar, hanyalah penyamar sahaja. Okey, salam sejahtera, jom kita santai sejarah sambil dengarkan Didik Hibur Sejarah, lagu Boria Perpaduan Asas Kesejahteraan sambil kita kuasai fakta melalui lirik. Okey, boleh nyanyi lah, boleh tengok lirik dia. Perpaduan asas negara sejahtera,
Melayu, Cina, India, Bumi Putra, aneka agama dan wilayahnya bersatu aman sehati sejiwa. 5 usaha erat perpaduan, dasar pendidikan rakyat disatukan. Bahasa Melayu 152, ada UKM di BP juga. Dasar budaya ada citra warna, warisan bangsa penggiat budaya. Jangan dilupa sukan berjasa, Malaysia boleh dilaung bersama. Rukun negara tunggak utama, 5 kelopak si bunga raya. Negara bersatu, masyarakat adil, juga demokratik, liberal progresif. Juga demokratik, liberal progresif. Okey, itu tadi lirik lagu yang merangkumi apa yang Cikgu Rahana ajar juga, okey, pada 2 minggu sudah. Okey, jadi murid-murid bolehlah ambil lirik itu untuk mengingati apa yang berkaitan dengan perpaduan, memupuk perpaduan rakyat Malaysia, dan untuk fokus Cikgu pada hari ini berkaitan dengan rukun negara tunggak utama. Jadi kita ingatlah, okey, yang paling utama kita ingat apakah matlamat rukun negara. Kalau rukun negara itu ada 5, 5 kelopak bunga raya itu, dan matlamat rukun negara juga membentuk 5 matlamat yang utama, iaitu negara bersatu, masyarakat adil, masyarakat demokratik, masyarakat liberal dan juga masyarakat progresif. Okey, cikgu nak uji murid-murid apa yang dikatakan prinsip rukun negara. Okey, tadi dah maklum tentang ideologi negara. Macam mana pembentukan dia selepas peristiwa 13 Mei. Okey, murid-murid rasanya dah maklum lah apakah peristiwa 13 Mei. Boleh teruskan tulis di chat, boleh menjawab juga di chat apa yang dikatakan 13 Mei. Kemudian ingat Mageran. Okay, sekarang ini kita tak ada Mageran dah. Kita diganti dengan benda lain, okay, dengan jawatan kuasa yang lain yang menguruskan COVID sekarang. Okay, kita biasa dengan MKN kan. Apakah MKN itu? Siapa boleh beri jawapan? Ada tulis situ rusuhan kaum untuk 13 Mei, betul. Apakah maksud MKN yang menggantikan Mageran sekarang? Sekarang Mageran dah tak ada. Okey, betul jawapan Majlis Keselamatan Negara. Jadi kamu kena fahamlah kronologi itu, perubahan itu. Dulu kita menggunakan Mageran, tapi sekarang kita tukar kepada Majlis Keselamatan Negara, memainkan peranan yang hampir sama sesuai dengan keadaan semasa dan tuntutan semasa. Dan rukun negara ini diisytiharkan oleh Yang di-Pertua Agong kita, okay, yang keempat, pada yang di Ketua Agong pada 1970, sambutan kemerdekaan 31 Ogos 1970. Okey, dan bila melafazkan rukun negara kena angkat tanganlah sebagaimana yang kawan kamu dah maklum tadi. Dan cikgu nak tahu ini kamu punya pemahaman kamu berkaitan dengan matlamat rukun negara. Bila kita nampak clue rangkai kata itu, apakah yang berkaitan dengan matlamat? Okey, matlamat rukun negara ada 5 tadi, negara bersatu, masyarakat adil, masyarakat demokratik, masyarakat liberal dan masyarakat yang progresif. Jadi bilalah soalan keluar, contoh merujuk pada satu bangsa dan negara yang bersatu padu, dia dah bagi dah clue bersatu padu. Kemudian cinta akan negara, okey, tanpa mengira keturunan. Jadi ini merujuk pada matlamat untuk menjadikan negara Malaysia sebagai negara apa? Siapa boleh jawab? Negara adil ke, bersatu ke, demokratik ke, liberal atau progresif? Siapa boleh jawab? Dia dah bagi clue di situ. Untuk melahirkan negara apa? Siapa boleh jawab? Boleh tulislah kalau tak mau cakap. Kalau segan nak cakap.
Nak melahirkan masyarakat negara sebab matlamat dia melahirkan Malaysia sebagai okey bagus Anis Syahira negara bersatu. Okey, kalau yang ni kamu nampak clue dia, memberi peluang yang sama rata. Okey, memberi peluang peluang yang sama rata. Okey, ada kawan tanya negara yang bersatu padu. Itu cuma huraian, tapi matlamat dia melahirkan negara bersatu. Kemudian bolehlah masuk dalam huraian dalam penulisan kamu, kan? Okey, itu yang cikgu tulis, mencipta satu bangsa dan negara yang bersatu padu. Okay, istilah lain lah kita guna. Tapi konsep yang pertama masih lagi matlamat dia negara bersatu. Okey, untuk yang kedua, nak melahirkan masyarakat Malaysia yang macam mana? Okey, betul. Negara adil. Ya, tahniah, masyarakat adil. Kemudian yang ketiga, clue dia di situ, kemajuan sains dan teknologi. Kemajuan masa kini. Merujuk kepada nak melahirkan masyarakat demokratikkah, liberalkah, progresifkah? Cuba tulis ataupun cakap. Okey, betul. Ya, tepat sekali, progresif. Jadi bila ingat nama progresif, ingat kemajuan sains teknologi mengikut kemajuan masa kini. Okey, itu clue dia ataupun rangkai kata yang bersesuaian dengan matlamat itu. Kemudian yang keempat, kita tengok bebas mengamalkan agama, adat besar serta kebudayaan dengan kepentingan perpaduan kaum. Bebas itu. Okey. Masyarakat liberal. Okey, betul, masyarakat liberal. Okey, kita tengok yang terakhir, dah terang lagi bersuluh, cikgu bagi teruslah. Okey, masyarakat yang demokratik iaitu hidup demokratik, okey, adanya parlimen untuk berbincang, kebebasan hak asasi, okay, dan tidak melanggar undang-undang. Okey, selesai untuk mengetahui matlamat dan sikitlah untuk cikgu menguji kamu. Okey, bila adakah kamu ini betul-betul mengamalkan prinsip rukun negara? Kalau kamu tengok gambar yang pertama, kita ada dua figura yang popular yang amat dikenali di Malaysia. Okey, siapakah yang cikgu maksudkan? Ada dua gambar di situ, dua figura itu, okey, merujuk kepada yang di-Pertua Agong. Jadi bila kaitkan yang di-Pertua Agong dengan prinsip rukun negara, dia adalah prinsip rukun negara yang keberapa? Mai jawab dengan pantas. Prinsip rukun negara yang kedua, betul. Okey, yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, kita tengok yang di sebelah itu. Ada gambar amalkan SOP, Majlis Keramaian. Itu merujuk kepada penghayatan pengamalan prinsip rukun negara yang keberapa? Yang keberapa? Kalau tak tahu yang keberapa, mungkin kamu ingat perkataan itu, tulis perkataan itu atau lontarkan. Undang-undang. Ya, betul. Okey, kedaulatan undang-undang. Prinsip rukun negara yang keberapa? Kelima salah. Keempat. Okey, kedaulatan undang-undang yang keempat. Okey, kita tengok gambar seterusnya yang ada masjid ni dulu. Ini merujukkan kita mengamalkan prinsip rukun negara yang keberapa? Yang pertama. Ya, yang pertama. Okey, kepercayaan kepada Tuhan. Dan tengok gambar love ini, ada gambar orang, kemudian nampak budaya kita. Sebenarnya ini adalah kempen budi bahasa budaya kita. Melambangkan prinsip rukun negara yang keberapa kelas? Yang kelima. Betul. Afad betul. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Dan gambar sebuah dokumen saja. Sebuah dokumen tapi mempunyai aura kuasa yang amat besar, mengatasi kuasa yang di-Pertua Agong, mengatasi kuasa parlimen. Jadi itu merujuk pada prinsip rukun negara yang keberapa? Yang ketiga, betul, keluhuran perlembagaan. Okey, perlembagaan, kalau orang tanya apakah perlembagaan? Dia adalah dokumen rasmi negara kita. Okey, mungkin boleh dijelmakan dalam bentuk kitab macam ini, dokumen macam ini. Okey, dan satu lagi gambar yang terakhir ada dua harimau di sini. Itu lambang apa? Sebagai tambahan lah. Lambang apa kalau ada dua ekor harimau? Jata negara. Jata negara kita. Okey, Arash, terima kasih. Okey, dan parlimen ni lah, bangunan parlimen, tempat yang penting di negara kita. Okey, so kamu dah dapat faham lah
Dan di sini cikgu nak kita sama-sama belajar menjadi guru macam mana nak menanda kertas kamu. Macam mana kamu nak tahu kamu punya jawapan itu betul ataupun dapat markah yang sikit ataupun banyak. Okey? Jom. Kamu tengok soalan ini. Apakah matlamat rukun negara dibentuk? Okey, dia nak soalan Roman lah, Roman 1 dan Roman 2. Okey, jadi kalau kamu tengok jawapan kamu macam ni, ini kamu dapat markah berapa? Dapat tak 2 markah? Kalau tulis banyak macam ni? Dapat tak? Dapat. Dapat. Okey. Jadi mungkin ada yang tanya, boleh tak cikgu saya nak tulis lebih? Boleh. Janji ruangan yang betul lah. Janganlah nak buat tambah-tambah ruangan yang lain kan, nak selak sana selak sini. Jadi kalau kamu buat macam ni dengan ayat yang lengkap difahami, kamu akan dapat full mark 2/2. Okey. Kalau ini dalam bentuk tanpa Roman, tulis perkataan, kamu lengkap semua. Ada cikgu kata tadi berwarna-warni, maksudnya ada pelbagai, ada fakta, ada huraian. Okey, kalau tak ada contoh pun ada huraian. Jadi kamu layak untuk dapat markah maksimum lah. Okey. Kalau di sini 4, jadi kamu layak dapat 4 markah. Gunakan ayat yang lengkap, jangan buat sempang-sempang. Okey. Okey, kita tengok contoh seterusnya, senaraikan organisasi. Okey, kamu tengok jawapan dia dalam bentuk macam ni. Okey, skrip A ni kita dapat berapa markah? Kalau kamu tengok betul tak semua tu? KBS, Majlis Sukan Negara dan juga Majlis Olimpik. Betul semua ke? Betul lah? Okey, kita akan dapat markah penuh. Okey. Okey, tengok skrip B. Skrip B. Agensi tersebut ialah KBS, MSN, MOM. Fakta, cikgu nak tanya dulu. Fakta dia ada berapa di sini? Sama tak dengan di atas fakta dia? Sama tak? Sama. Tapi boleh tak dia dapat markah yang banyak? Boleh tak dia dapat markah 3 di sini? Boleh. Dia kesilapan di sini, dia menggunakan koma. Jadi kamu jangan guna koma. Okey, jangan guna koma. Kalau guna koma ni dia was-was. Tak diberi markah nanti. Jadi tulislah elok-elok. Kalau dia nak macam ni, buat macam ni. Ikut yang betul. Okey, kamu tengok yang C pula. Astro Arena. Okey, Astro Arena tu memang salah kan? Sebab ada yang bertanya, cikgu kalau saya dah salah yang pertama, kemudian yang kedua tu saya betul, adakah dikira yang satu tu salah, semua salah? Jawapan dia tidak. Walaupun kamu ada salah jawapan kamu, yang dikira adalah jawapan yang betul. Jadi kamu masih lagi dapat markah 3 di situ kerana ada 3 yang betul. Okey? Itu cara kamu nak memastikan jawapan kamu betul tak cara kamu menulis jawapan dalam skrip jawapan kamu. Okey, kita tengok seterusnya. Jelaskan peranan organisasi dan pemimpin. Di sini cikgu maklum awal-awal, kalau kamu nampak yang cikgu warnakan dengan purple, itu adalah fakta utama. Yang cikgu warnakan dengan light blue itu adalah huraian atau huraian lanjutan, dan warna hijau itu adalah contoh. Okey, kalau kamu tengok di sini, kamu nampak warna-warni kan? Ini untuk 8 markah. Bila untuk 8 markah, kamu nampak cikgu ada buat 2 perenggan dan cikgu menggunakan selain itu merujuk kepada perlu ada 2 fakta. Okey, fakta yang pertama, kemudian ada huraian, dia ada huraian dan juga ada contoh. Kalau tak ada contoh, kena ada huraian lagi. Okey, begitu juga untuk fakta yang kedua. Ini adalah cara penulisan untuk skrip jawapan kamu. Okey, kena 8 markah, tak boleh buat 8 fakta semata-mata. Okey, kena ada fakta, huraian, contoh. Okey, kalau 8, berilah 2 fakta untuk menghuraikan jawapan yang lain. Okey, jangan buat dash-dash, jangan buat point form. Mesti dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey. Okey, tengok patuhi format ada 2 fakta. Okey, seterusnya kita tengok contoh di sini. Okey, skrip 1, soalan dia matlamat yang ingin dicapai melalui 5 prinsip rukun negara. Okey, skrip 1 dia tulis terdapat 5 matlamat yang ingin dicapai melalui pembentukan prinsip rukun negara, iaitu melahirkan masyarakat bersatu. Okey, selain itu melahirkan masyarakat adil, seterusnya melahirkan masyarakat demokratik. Okey. Di sini, contoh di sini, calon ini dapat 3/8 markah. Ada 3 fakta diberi. Okey, 3 kata kunci yang betul lah. Okey, dia dapat 3/8. Kalau dia jawab yang macam ni pula, okey, di sini tadi dia bagi semua warna biru purple kan. Di sini dia ada tambah huraian sedikit. Jadi dia masih lagi dapat
3/8 juga kerana ada 3 kata kunci yang dia beri dan di sini dia menggunakan koma, bersatu, adil, demokratik. Jadi kita beri satu sajalah. Okey. Kita seterusnya kita tengok di sini 3 ni, tip 3 dia ada warna-warni, dia ada fakta, dia ada huraian, ada contoh dan ada fakta lagi yang kedua. Okey. Jadi dia akan dapat markah yang terbaik. Okay, kalau tengok di sini kata kunci yang dikeluarkan yang layak diberi markah ada 11 tapi maksimum ada 8. Okay, secara ringkasnya bila kamu tengok panjang jawapan kamu itu maka potensi untuk dapat markah yang lebih adalah tinggi. Jadi itu yang cikgu-cikgu selalu ingatkan, tulis panjang-panjang. Jangan tulis sikit, tulis panjang, kemungkinan untuk dapat markah itu adalah. Okay, CP-CP ada, kita akan beri juga pada calon. Okay, kita tengok. Untuk menulis esei yang baik, kamu kena ada untuk kebat lah. Tadi cikgu janji kan untuk buat kebat. Jadi untuk menulis kebat yang baik, kita kena ada ayat mula, okay, ada fakta, ada huraian, okay, ada huraian lanjutan atau huraian kepada huraian, ada contoh dan ada inferen. Dan satu yang cikgu nak ingatkan kepada calon-calon, kebat adalah holistik. Maksudnya penilaian di cikgu membaca keseluruhan esei kamu dan membuat penilaian. Bila kata holistik ni dia menguntungkan calon. Bila tengok menarik, kamu akan dapat markah yang baik. Kalau tak menarik tapi ada fakta, ada juga kamu masih lagi dapat markah. Tiada markah kosong kalau kamu menjawab soalan itu walaupun kena CP. Jadi untuk jawab kebat, kena jawab. Jangan tinggalkan ruangan kosong. Kalau kamu tengok pokok pun kamu akan pergi berteduh di pokok yang rendang. Okay? Jadi kamu kena buat banyak lah. Kena ada fakta, kena ada huraian, kena ada huraian lanjutan, kena ada contoh dan kena ada inferen. Okay? Dan untuk penskoran holistik, okay, untuk markah kebat kamu, dia tak ada markah tetap. Wajib dapat 8, wajib dapat 7, tak. Kita menggunakan aras. Bila kata aras itu, kalau markah kamu cemerlang, untuk soalan struktur, kamu dapat 4. Kalau soalan esei, kamu dapat antara 7 hingga 8. Okay, kalau lemah pula, kalau struktur dapat 1. Kalau cemerlang mungkin dapat kalau esei kamu akan dapat 1 ke 2 markah. Okey, jadi kamu ingat bila penulisan kebat dia secara menyeluruh memberi keuntungan kepada calon untuk dapat markah. Okey, tak akan pulang dengan tangan kosong. Okey, kita tengok di sini. Tapi kamu tengok satu terma di sini, jika tiada inferen hanya layak dapat aras 2 dan aras 1. Jadi untuk dapat markah yang baik, kamu wajib ada inferen dan wajib ada fakta, ada huraian lanjutan, ada contoh dan inferen. Walaupun fakta banyak, walaupun huraian banyak, tapi tanpa inferen kamu terus jatuh ke aras 2 dan aras 1 sahaja. Okey, itu kerugianlah bagi calon. Okey, kita tengok ini analogi saja. Okey, ini cikgu nak nampakkan untuk menulis kebat kena banyak perkara lah, warna-warni. Okay, ada fakta, ada huraian lanjutan, contoh dan inferen. Macam mana kamu menulis ayat mula itu adalah satu yang utama dan macam mana kamu menulis inferen itu juga satu yang utama untuk mengesan pemahaman kamu. Okay? Dan macam mana kamu mengolah fakta itu bergantung kepada kamu punya fakta yang ada. Tapi bila kamu mampu menulis ayat intro, bila kamu mampu menulis inferen, kamu tak akan pulang dengan markah kosong. Okey, kamu tak akan pulang dengan markah kosong. Okey, kalaulah untuk 8 markah, kebat 8 markah, kita kena ada 2 fakta lah. Okey, 2 fakta lengkap dengan huraian lanjutan, adanya contoh, adanya inferen, dan fakta kedua ada huraian pada huraian, adanya contoh dan ada inferen. Jadi itu yang dicadangkan. Mungkin ada kaedah lain. Yang penting pasti ada set yang lengkap ini. Fakta, huraian lanjutan, contoh dan juga inferen. Okey, itu cara menulis kebat. Berbeza sikit dengan penulisan esei biasa kerana penulisan esei biasa tanpa inferen. Okey, tanpa inferen. Itu yang membezakan. Yang lain tu sama saja. Okey, kita tengok. Kalau yang dapat lemah dan sederhana itu, dia tak warna-warni lah karangan dia. Okay, karangan kebat dia tak warna-warni. Ada 2 warna ataupun 1 warna saja. Maksud cikgu 1 warna tu mungkin dia hanya memberikan fakta sahaja. Tak ada langsung yang lain. 1 warna. Jadi markah dia pun 1 je lah.
Okey. Ataupun dia mungkin ada beri 2 atau 3 warna saja. Dia pun takkan dapat baik, dia hanya dapat 1 atau 2 markah sajalah ataupun mungkin nak beri 3. Okey. Jadi itu yang secara visual macam mana kamu nak menampakkan markah yang kamu miliki. Ada banyak warna, ada banyak penulisan, kamu boleh dapat markah yang baik. Kalau sikitlah markah tapi masih ada markah. ML. Ya, ada apa-apa? Okey, ini contoh penulisan. Okey, cikgu nak menunjukkan yang warna-warni tadi. Tapi yang lebih utama, cikgu nak tunjukkan macam mana calon akan dapat markah yang sikit, macam mana dapat markah yang banyak. Okey, untuk kebat. Okey, kalau calon yang di sini, yang rakyat perlu setia kepada raja dan negara, ada perkataan supaya, oleh itu, ada kesannya, ada kesimpulan, dia lengkap, ada seperti. Jadi dia layak dapat markah 4. Tapi kalaulah calon hanya menulis saja, soalan dia mengapakah kita perlu memberikan kesetiaan kepada raja dan negara? Okay, calon itu hanya menjawab, rakyat perlu setia kepada raja dan negara supaya dapat kekalkan institusi beraja kerana raja lambang kedaulatan. Jadi calon ini hanya dapat aras 2 markah. Kerana apa? Kerana dia tiada inferen. Okey, dia ada fakta. Okay, dia ada fakta, kekalkan institusi dan lambang perpaduan. Tapi inferen tak ada dan huraian lanjutan pun terhad. Okay. Kemudian yang ini pula calon ini dia kata supaya dapat kekalkan sama, kemudian ditambah selain itu tanda hormat kepada raja, seterusnya patuh prinsip rukun negara. Yang ini dia masih juga dapat aras yang rendah kerana fakta sahaja. Okay, penggunaan selain itu seterusnya dia tak menceritakan huraian, dia tak nampak huraian itu. Okay, jadi dia hanya layak dapat aras 1 saja kerana hanya fakta. Okay. Begitu juga contoh yang ketiga ini. Rakyat perlu setia kepada raja, tanda hormat kepada raja, patuh prinsip rukun negara. Okay. Calon ini juga dapat aras 1 kerana dia menggunakan, dia tiada inferen, paling nyata tiada inferen dan dia menggunakan tanda-tanda koma. Okay, itu bahayanya penggunaan tanda koma. Kena berhati-hatilah. Okay, itu yang kita galakkan, gunakan penanda wacana, gunakan penanda wacana. Okay. Okay, tapi satu yang cikgu nak tekankan di sini, okay, satu yang kamu kena pegang, selagi kamu menulis kebat, sekurang-kurangnya ayat mula itu betul, ada satu jawapan yang betul, kamu akan dapat markah. Okay, itu yang cikgu nak supaya kamu menjawab soalan kebat, supaya kamu akan bawa markah sikit banyak itu berdasarkan kepada skrip kamu. Tapi kamu boleh dapat markah selagi kamu menulis. Sekurang-kurangnya buatlah ayat mula dengan satu fakta. Kamu dah dapat dah markah. Okey? Okey, kita tengok. Ini sebenarnya lagu lah. Okey, cikgu buat lagu untuk menjawab soalan kebat. Okey, lagu. Okey, cikgu nyanyikan sikit lah. Okay, ini lagu yang memang cikgu biasa praktikkan dengan anak murid, nampak keberkesanan dan mungkin kamu boleh praktikkan nanti. Okay, kalau nak dapat lagi maklumat yang lebih, kamu boleh scan lah. Okay, scan barcode ini, boleh pergi ke channel cikgu dan boleh PM cikgu dalam Telegram ke, okay, untuk dapatkan info ataupun dapatkan tugasan-tugasan nota yang cikgu gunakan hari ini. Okay, boleh sebagai panduan kamu, boleh PM cikgu nanti. Okey, melalui scan dulu. Scan, subscribe dan boleh PM cikgu. Okey, contoh cikgu nak bagi lagu kebat umum lah. Kebat umum, kita nyanyi sama-sama dengan lagu Bangau oh Bangau. Okey. Kebat oh kebat, mudahnya nak jawab kebat. Macam mana nak jawab kebat? Ikut petua ini, pasti ia menjadi. Politik stabil, ekonomi meningkat, negara maju makmur, perpaduan erat, rakyat bersatu hati, jalin diplomatik, negara disegani, pemimpin dihormati, raja disanjung tinggi, ada demokrasi. Kebat oh kebat, inferen jangan tinggal, ingatlah kedaulatan, sejahtera aman, dilindungi Tuhan. Okey, ini antara kata-kata berangkai yang boleh calon guna untuk menulis jawapan kebat. Okey, contohlah.
setiap rangkap ini mempunyai kesinambungan. Janji kita menggunakan ayat yang lengkap, calon faham akan soalan dan boleh olah kata kunci yang cikgu beri ini, rangkaian kata kunci untuk menulis jawapan. Okey, jom cikgu kongsikan macam mana cara nak menulis jawapan tu. Cikgu buat dalam susunan flashcard macam gini supaya nampak perkaitan dia. Okey, contoh soalan, perpaduan memberi kesan yang besar kepada Malaysia. Okey, huraikan. Jadi calon boleh mulakan dengan ayat mula, perpaduan rakyat Malaysia membawa kepada kestabilan politik. Kemudian sambunglah. Akibat politik stabil, ekonomi akan meningkat. Kemudian apabila ekonomi meningkat, negara akan maju makmur. Sebagaimana yang dimatlamatkan oleh wawasan 2020. Jadi nampak kesinambungan ayat itu. Bukan kita menyatakan fakta, tetapi daripada satu fakta kita kembangkan ayat demi ayat membawa kepada sebuah cerita. Okey, itu yang dikatakan kata kunci berangkai yang memudahkan calon untuk mengingat dan menulis jawapan. Okey, kena ada kesinambungan. Yang bawah ini adalah contoh-contoh inference. Okey, kita tengok contoh skrip. Okey, ini dia contoh skrip tadi. Perpaduan rakyat Malaysia akan membawa kepada kestabilan politik. Bila politik stabil, ekonomi akan meningkat. Keadaan ini menyebabkan negara maju dan makmur seperti matlamat 2020. Kesimpulannya, okey, itu ialah inference. Perpaduan menjamin kedaulatan negara dan dapat kekalkan kemerdekaan. Tanpa yang bawah pun dah boleh berdiri. Okey, skrip ini dah boleh mendapat markah yang baik. Jadi bila kamu menulis jawapan, kena ada perkaitan ayat demi ayat. Itu yang utama. Okey, kita boleh menggunakan skrip rangkai kata yang sama tapi olahan ayat berbeza untuk soalan yang berbeza. Tapi skrip dia, kata kunci dia yang sama. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, warna-warni ini membawa maksud lah. Adanya fakta, adanya huraian, ada huraian lanjutan, ada contoh dan ada inference. Itu adalah skrip yang wajib ada untuk mendapat aras yang baik, aras cemerlang ataupun aras baik. Okey, aras 3 dan aras 4. Okey, kita tengok pula contoh yang lain. Kemukakan cadangan bagi mengekalkan kedaulatan negara. Okey, soalan dia berbeza tapi dia menggunakan skrip daripada lagu Kebat Oh Kebat itu tadi. Okey, kita tengok di sini ayat mula itu penting. Okay, ayat mula itu kita combinekan dengan fakta utama. Contoh, bagi kekalkan kedaulatan negara, politik perlu stabil. Okay, itu fakta dia, ayat mula dia. Pernah dijelaskan. Oleh itu, sistem demokrasi perlu diteruskan. Bila politik stabil, ekonomi akan meningkat. Nampak huraian demi huraian. Kesannya negara bertambah maju dan makmur seperti wawasan 2020. Dah ada contoh di situ. Kesimpulannya, kedaulatan negara membawa kepada kesejahteraan rakyat pun dah cukup, tapi nak sambung lagi gunakan supaya agar demi. Okay, untuk menarik lagi guru membaca skrip kamu dan membuat satu kesimpulan holistik, kamu adalah calon yang baik. Jadi itulah cara calon mengolah skrip Kebat. Utamakan penggunaan ayat mula, kemudian olahan untuk huraian lanjutan contoh, kemudian betulkan dengan kesimpulan. Semuanya kena merujuk kepada kata kunci soalan. Okey, contoh di sini. Kesimpulannya kedaulatan negara. Ambil balik kedaulatan negara supaya calon tidak tersalah langkah. Okey, calon tidak tersalah langkah. Begitu juga dengan ayat mula. Ambil balik, mengekalkan kedaulatan. So, gunakan sahaja. Okey, bagi memudahkan pemahaman soalan dan pemahaman untuk menulis supaya tidak tersilap langkah. Okey. Okey, untuk seterusnya, contoh yang lain, ini untuk 8 markah kena ada 2 fakta lah. Okey, ada 2 fakta yang lengkap package dia. Okey, cikgu nak jelaskan melalui perbandingan setara. Okey, soalan yang berbeza tapi skrip yang sama itu tadi. Okey, jadi calon tak perlu nak bimbang kalau kamu dah boleh menguasai cara nak mengolah kata kunci itu. Berilah apa soalan pun, bila keluar soalan Kebat, kamu pasti boleh mengolah kerana dia adalah holistik. Okey, pemahaman keseluruhan. Gunakan olahan, itu yang penting. Jadi kita tengok contoh di sini. Jelaskan kepentingan kerjasama antarabangsa.
Soalan yang ini pula, bincangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk mengekalkan kedaulatan. Soalan berbeza tetapi isi yang ada, fakta yang ada adalah sama. Sebagai contoh, ayat mula di sini, kerjasama antara bangsa penting untuk kestabilan politik. Tapi ayat mula untuk soalan yang mengekalkan kedaulatan, dia kata kestabilan politik penting untuk kekalkan kedaulatan negara. Okey? Kata kunci yang sama, kestabilan politik, tetapi soalan yang berbeza, olahan ayat mula yang berbeza. Kemudian ayat untuk huraian ditambahlah, yang di sini ada penyertaan Malaysia dalam ASEAN, OIC, kan semua tambahan contoh. Dan ayat di sini, bila politik stabil, ekonomi negara akan meningkat. Okay, di sini pula sama juga, bila politik stabil, ekonomi negara akan meningkat. Sama. Okay? Sama sahaja. Dan yang penting perbezaan pula dari segi inferen. Okay, contoh di sini kesimpulannya, kerjasama antarabangsa menjamin kedaulatan negara dan dapat kekalkan kemerdekaan. Kerana apa? Kerana soalan dia tentang kerjasama antarabangsa. Jadi disimpulkan balik, ditegaskan balik kerjasama antarabangsa menjamin kedaulatan. Jadi permainan kepada selepas ayat kata tugas soalan tadi. Okay, untuk membina inferen. Kalau di sini pula dia membincangkan kekalkan kedaulatan, jadi inferen dia kesimpulannya kedaulatan negara dapat kekalkan kemerdekaan. Jadi di situlah perbezaan dia. Okay, permainan untuk inferen itu boleh diperbagaikan untuk calon. Tapi untuk rangkai kata fakta, huraian dan huraian lanjutan boleh daripada contoh-contoh yang sama. Okay. Okay, kalau tengok banyaklah skrip yang sama, okay, contoh yang sama tetapi soalan yang berbeza. Jadi untuk calon-calon jangan kata tak tahu nak jawab kebat, kerana walaupun dengan menghafal atau mengingat, bukan menghafal, kita dapat mengolah fakta yang sama, huraian yang sama, tetapi untuk soalan yang berbeza. Sekurang-kurangnya bila dapat idea itu, apa pun soalan kebat, kamu dah boleh menulis, dah boleh mula menjawab walaupun tanpa idea yang banyak. Kalau ada idea lain, silakan dengan idea kamu. Okay, cuma cikgu memberi panduan, jangan anggap soalan kebat itu susah, soalan kebat itu adalah mudah dan holistik dan boleh apa jua jawapan. Okay, apa jua jawapan, yang penting kuasai penulisan ayat mula supaya tidak tersilap langkah. Soalan tanya lain, jawab lain. Bila kita dah guide dengan intro, dengan ayat mula, dengan pangkal ayat, macam mana kamu menjawab BM itu dalam pemahaman ke, kamu gunakan kemahiran itu dalam menjawab sejarah. Begitu juga dalam BM rumusan. Okay, kamu ada kena ubah perkataan, kamu dah boleh mendapat markah yang baik. Jadi dalam sejarah juga boleh ubah perkataan. Okay, contoh di sini, contohlah untuk meningkatkan imej negara, kamu tengok kesimpulan dia, cikgu olah. Malaysia akan dikenali dan disanjung tinggi. Imej negara berkaitan dengan disanjung tinggi. Jadi kita gunakan permainan perkataan. Itu pentingnya kosakata kamu. Okey, pentingnya kosakata calon dalam menjawab soalan kebat. Yang membezakan calon mahir atau tidak mahir, penggunaan kosakata juga memainkan peranan. Okey, begitu juga yang di sini. Kalau soalan dia, pada pandangan anda, bagaimanakah kehidupan rakyat Malaysia jika taraf pendidikan? Soalan jauh ni berkaitan dengan pendidikan. Boleh tak guna skrip yang cikgu beri contoh tadi? Boleh. Okay, contoh dia, pendidikan rakyat Malaysia meningkat. Pendidikan rakyat meningkat akan membawa kepada kestabilan politik. Sama juga. Kemudian rakyat boleh bertindak dengan rasional, ini tambahan lah. Kemudian rakyat juga dapat membuat pertimbangan, ini tambahan. Oleh itu campur tangan ni tambahan bila politik stabil. Okay, kalau tiada idea ini boleh terus je. Bila politik stabil, ekonomi negara akan meningkat. Okay, itu cikgu nak tunjukkan macam mana kamu bermain dengan fakta sedia ada, huraian sedia ada untuk kamu menjawab soalan kebat. Ingat, cikgu ulang lagi sekali, kebat ini adalah menyeluruh. Kamu buat jawapan kerana penilaian itu kepada penulisan kamu. Kita tak tengok kita tengok satu-satu, tapi kita tengok juga kepada keseluruhan penulisan kamu. Yang penting jangan tak tulis jawapan. Pasti akan ada mengena nanti. Okey? Itu contohlah
Dan juga mungkin ada yang bertanya, macam mana soalan kebat? Macam mana soalan kebat? Di sini cikgu sharekan sedikit contoh-contoh soalan kebat. Okey, ada meramalkan yang paling banyak lah. Kalau lah calon berjumpa soalan ramalkan, tolonglah jawab. Okey, jawablah. Kerana itu memberi peluang untuk kamu dapat markah. Kamu ramalkan, kita kan suka berimajinasi. Jadi apa yang kamu imajinasikan itu, tuliskan. Okey, dalam bentuk tulisan. Yang penting ayat mula jangan tinggal, jangan tak buat ayat mula kerana itu adalah asas kepada penulisan jawapan kamu. Kamu tahu nak menjawab, memahami kehendak soalan dengan kita tengok kepada ayat mula dia. Okey, guide kamu. Kemudian kebat juga merujuk kepada soalan nilai dan iktibar. Contoh, bincangkan iktibar dari peristiwa 13 Mei. Okey, kemudian soalan berbentuk cabaran dan strategik. Ini soalan adik-beradik. Okay, soalan adik-beradik dia akan bertanya benda yang berkaitan. Contoh, jelaskan cabaran Malaysia dalam kekalkan kedaulatan negara dan soalan strategi dia. Okay, cadangkan usaha membenteras. Okay, ini semua sebenarnya bentuk-bentuk soalan ini ada kaedah menjawab dia, tapi tidak dan lah untuk kita berbincang pada hari ini. Okey, tadi cikgu dah bagi barcode itu, so boleh pergi ke sana untuk dapatkan banyak info dan boleh PM cikgu untuk dapatkan nota-nota berkaitan macam mana nak menjawab soalan ramalan, soalan nilai dan iktibar, soalan cabaran, soalan strategi, soalan penyataan isu ataupun kepentingan. Ini soalan biasalah. Okey, contoh, perpaduan rakyat Malaysia menjamin kedaulatan negara. Beri pendapat anda. Iaitu soalan berkaitan dengan isu memang biasa. Ataupun soalan kesan. Pandemik COVID memberi kesan kepada politik, ekonomi dan sosial masyarakat dunia. Bincangkan kesan pandemik tersebut kepada rakyat Malaysia. Ini soalan, boleh jadi soalan kebat juga. Jadi itu antara soalan-soalan kebat yang boleh anak-anak murid praktikkan. Macam cikgu, macam mana nak PM. Okey, nak PM boleh pergi barcode yang cikgu bagi tadi. Dalam channel itu ada dia tulis Telegram cikgu. So boleh pergi ke Telegram cikgu. Okey, dan bila pergi Telegram akan dapat nombor cikgu lah. Atau boleh tunggulah di akhir nanti, boleh cikgu sharekan maklumat dengan kamu. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Di sana juga, cikgu akan kongsikan, siapa yang PM cikgu nanti yang boleh pergi ke apa yang cikgu ni boleh scan di sini. Cikgu akan kongsikan lagu-lagu lagi. Lagu-lagu berkaitan dengan kebat sosial, lagu-lagu yang kamu pun biasa boleh nyanyi, Papa Aku Pulang kan. Kemudian lagu ekonomi, goreng pisang, dan ada lagi lagu Camah Lican. Kamu boleh share dengan cikgu nanti. Tapi cikgu minta maaf banyak kerana lagu-lagu ini hanyalah bukan penyanyi sebenar, semuanya adalah penyamar semuanya. Dan cikgu akan bagi nota berkaitan dengan macam mana nak menjawab soalan kebat menggunakan semua lirik-lirik lagu yang cikgu sediakan untuk anak-anak murid semua. Kemudian ini contoh-contoh lah. Dan inilah yang cikgu akan sharekan yang tak sempat untuk kita bincangkan hari ini. Cikgu hanya nak tunjukkan pada kamu, siapa yang berminat boleh PM cikgu lah. Dan di akhir perbincangan ini, cikgu harap apa yang cikgu sharekan dengan kamu hari ini berkaitan dengan perpaduan, dasar kebudayaan, kamu tak dapat banyak, kamu dapat sikit, itu adalah lebih baik daripada tak dapat langsung. Macam mana perpaduan, macam mana sukan. Sukan tadi ingatlah lagu Ahli-Ahli Malaysia bukan hanya untuk kita menyokong pasukan Malaysia, tapi untuk kita, cikgu dah ubah lirik, untuk kamu menghafal lirik itu, mengingati lirik itu, kod-kodlah membantu dalam menjawab soalan objektif ataupun dalam menulis contoh-contoh kepada jawapan esei kamu. Dan juga of course lah rukun negara ini merupakan tajuk yang penting kerana hari-hari kita berdepan dengan rukun negara, mengamalkan cara hidup rukun negara. Jadi fahamilah dengan elok. Apa yang cikgu dah beri contoh-contoh, boleh tengok nanti rakaman yang dikeluarkan oleh pihak penaja kita. Dan juga cikgu harap kamu dapat mempraktikkan penulisan kebat tadi. Ingat bila menulis kebat pada ayat mula, inferen dan huraian lanjutan dan contoh tadi. Dan ingat juga bila menulis sejarah mesti ada perkaitan antara ayat demi ayat. Kita bercerita. Jangan nampak sangat kita memberi fakta semata-mata. Kita boleh olah fakta menjadi huraian dengan kita bercerita. Jadi banyakkan membaca, banyakkan dapat maklumat, kamu pasti boleh bercerita. Dan sebagai kenang-kenangan untuk kamu semua, kamu ingatlah kita dalam Malaysia ini kita ada 3 kaum utama,
Okey, ada yang nak bertanya soalan. Okey, kita ada sedikit masa, boleh tanya dulu sebelum cikgu habiskan. Nurul Nasuha, ada soalan ke? Okey, Telegram account cikgu, kamu boleh type sejarah@ICT. Sejarah KSSM@ICT. Okey, boleh pergi ke Telegram cikgu. Mungkin tadi okey, cikgu nak bagi satu peribahasa kerana kita menyanjung warisan bangsa kita, satu peribahasa dalam membina ukiran Melayu. Dia kata tumbuh berpunca, punca penuh rahsia. Tumbuh tidak menanjak kawan, memanjat tidak memaut lawan, tapi melingkar penuh mesra. Jadi cikgu harap anak-anak pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara ni dapat mempraktikkan kata-kata indah ini, bahawa kita dalam Malaysia, kita adalah satu bangsa Malaysia yang kita bangkit sama-sama, kita jatuh sama-sama dan kita berjaya sama-sama, kerana kerjasama itu indah. Kalau tepuk satu jari tak kuat bunyinya, kalau tepuk 5 jari kuat bunyinya. Dan kalaulah rumpun lidi itu satu senang dipatahkan, kalaulah secekak sukar untuk dipatahkan. Jadi sama-samalah kita memberikan aura-aura positif, aura-aura perpaduan supaya kita terus bangkit sebagai satu bangsa yang berjaya. Berjaya kerana apa? Berjaya kerana perpaduan kita. Bukan berjaya kerana kita berjaya dalam peperangan, tapi kita berjaya dalam mengeratkan perpaduan. Dan bila kita berpadu, bangsa-bangsa lain ataupun kuasa-kuasa besar akan gerun, akan menghormati kita. Dan cikgu ingin ingatkan di sini kepada Cikgu Raihana dah memilih, mungkin Cikgu Raihana dah ada kita punya kita punya pemenang 10 orang, Cikgu Raihana. Ya Cikgu Hafzan, Okay. setakat ni ada 5 slogan je yang saya nampak. Oh, 5 slogan yang menarik perhatian. Okey, nanti boleh ada masa sikit lagi, boleh tulis. Dan Kalau dan kita nyatakanlah sikit hadiah dia, kita akan post nanti kepada penerima-penerima ini. Apakah hadiah misteri itu? Hanya penerima yang tahu. Dan pastikan nanti cikgu akan ambil nombor telefon kamu untuk dapatkan kamu punya alamat lah untuk kita postkan cenderamata sebagai menyokong perpaduan dalam kita bersiaran pada malam ini. Okey. Ini negara ada yang panjang-panjang tu, mungkin Cikgu Raihana dan baca screenshot lah. Dan ada kata rakaman, ya kita ada rakaman Cikgu Raihana, pihak JPNPP membuat rakaman kan. Ya. Jadi dah keluar banyak lah tu Cikgu Raihana, banyak-banyak tu dia punya kata-kata yang indah-indah lah. Sebenarnya anak-anak murid kita ni banyak idea, cuma dia malu. Jadi jangan malu nak belajar ya anak-anak murid, jangan takut nak menulis. Cikgu Hafzan, ya saya. Kejap, saya nak tanya nombor ni sebab ada pelajar-pelajar yang tulis slogan tu tak tinggalkan nombor. Ada tak Nurin Hazwani, Yasmin Khatijah, Nur Ain Nabila, Siva Priya, Anis Syahira, mungkin boleh tulis nama dan juga nombor telefon, so senang cikgu nak hubungi. Okey. Yang nama Cikgu Raihana sebut tadi, tunggu dulu, jangan left dulu tau. Jangan tunggu dulu untuk kita meraihkan kesungguhan kamu membuat. Bukan senang Cikgu Raihana murid nak menulis. Betul? Kita menghargai kamu semua. Kalau semua tulis pun tadi kita akan terima semua. Okey. Okey, rasa Cikgu Raihana kita dah mencapai ke penghujung. Okey, pertama sekali terima kasih banyak Cikgu Raihana membantu saya cikgu pada malam ini, dan terima kasih sekalung budi juga kepada mungkin ada di situ Cikgu Khairul yang banyak memberi khidmat nasihat, dan juga pegawai-pegawai JPN yang lain, pegawai teknikal semua, kita amat menghargai mereka, dan kepada penaja-penaja, dan of course lah setinggi-tinggi penghargaan kepada anak murid yang bersama dengan cikgu pada hari ini. Dan di cikgu akhiri, cikgu punya perbincangan, perkongsian, semoga anak-anak murid semua mendapat keputusan cemerlang dalam SPM Sejarah, bukan hanya sejarah tetapi untuk subjek Bahasa Melayu, untuk melayakkan dapat sijil, dan juga untuk subjek-subjek yang lain. Semoga dapat apa yang cikgu kongsikan dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kepada nama yang disebut, tolong tunggu sebentar untuk cikgu dapatkan nombor telefon anda untuk diberi
Okay, penghargaan nanti. Sekian, terima kasih. Bye. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama kasih semua. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih Cikgu Afzan, Ya, terbaik. sama-sama Kak Wan. Terima kasih Kak Alhamdulillah. Wan bagi aura. Tak Ada ada bersama apa. tu rasa Afzan yang seronok ada terbaik. kawan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Okey, Sufi. Terima kasih banyak Sufi nah. Nantikan cenderamata daripada cikgu. Sana sudi membacakan doa tadi. Ya. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Okey, Alia. Terima kasih Alia. Ada anak murid cikgu ada. Nampak Alia ada. Okey, terima kasih Siva. Bagi nombor telefon untuk kita hubungi. Nabihah yang beri nombor telefon untuk kita hubungi. Terima kasih banyak-banyak. Rehana ada lagi tak? Itu Amza pun dah ada. Anis Syahira. Terima kasih. Nantikan cenderamata daripada cikgu untuk kamu. Dah dapat semua Rahana? Dah. Dah nah? Okay, Rahana terima Setakat kasih Nurin banyak lah. Hazwani. Ya, Betul, sama-sama Kak. Rahana termasuk sekali Sufi lah. Sufi. Ya. Okey, boleh. Okey. Okey, so kita ni macam mana Rahana? Ada pegawai JPN kat sini, siapa lah? Tak cam nama. Betul lah. Okey, Cik Khairul adakah malam ni? Hazan, tak apa Hazan, boleh lah Hazan, nanti dia pakai stop record. Khairul ke tu? Tak nampak nama. Okey, terima kasih Khairul lah. Okey. Terlebih terkurang minta halal lah. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Okey. Waalaikumsalam. Bye-bye Kak Afzan. Bye Riana. Thank you so much. Okey, sama. Okey, jom kita live. Alright. Terima kasih pegawai-pegawai di JPN.